mulakan, saya dah mulakan rakaman, cuma tak keluar lagi. Okey, dah keluar. Okey, sekejap ya, saya nak kongsikan saya punya slide. Okey, harap boleh nampak saya punya nota lah. Kalau tak nampak, bagi tahu. Kita nak masuk ke barangan 3. Barangan 3, ada satu soalan. Satu soalan kot. Keluar dalam exam. Okey, so di barangan 3 ni basically macam ni. Okey. Barangan 3. Ada 3 lah koordinat Cartesian. Kemudian Cartesian samalah x, y, z. Dan kita ada koordinat silinder. Koordinat silinder sama macam koordinat kutub. Koordinat kutub adalah 2D. Koordinat silinder adalah 3D. Jadinya kalau koordinat silinder ni dia akan ada R, akan ada theta, dia ada Z. Satu lagi adalah koordinat sfera. Koordinat sfera, kita ada rho, dan kita ada theta, kita ada phi. Okey. Jadinya kita akan tengok semualah. Cuma saya rasa Cartesian ni dia sekejap saja. Kita akan fokus pada silinder dan sfera, dan saya ingat silinder ni lebih kurang je dengan koordinat kutub, jadinya tak ambil masa yang lama juga. Okey, jom kita tengok ini kat sini. Okey, tak ada dan sifat, pengiraan, saya nak kira dan sebagainya. Okey, jadi ini kita imbas kembali kameran tunggal kita ada fx. Di mana kita takrifkan dia pada suatu selang A hingga B sebagai contoh. Jadi selang tu kita kalau kita ada fungsi Cartesian, jadinya kalau kita ada sebelum ni kita ada fx, di sini y, sini x, dan katalah kita ada a, b. Yang mana a dan b ni dia ada dalam pada paksi x. Jadinya kalau 2D pun sama, kita dah tengok sebelum ni, contohnya kita ada apa? Fxy. Kan? Jadinya kita boleh lukis. Contohnya. Okay. So, katalah kita ada suatu fungsi. Terpulang kita nak buat macam mana kan? Okay, contohnya kalau kita ada apa? Kita ada hemisfera kan? Kita ada hemisfera. Okey, saya nak padam sikit. Sini. Jadinya permukaan hemisfera ni adalah kita punya fxy. Fxy. Jadinya kita punya saya tak sesuai dengan hemisfera lah. Saya padam balik. Okey. Sebab saya punya batas tu. Okey, jadinya katalah saya ada satu permukaan melengkung. Contohlah jadinya permukaan ni dia ditakrifkan contohnya macam ni. Jadinya ini dia punya rantau lah. Rantau dia kata ni X, maka kita ada A dekat sini, B dekat sini, mungkin sini C, yang ni D, C dekat sini. Jadinya ini adalah 2D lah, kita dah biasa tengok kan, A, B, C, D. Jadi kalau 3D pun sebenarnya sama juga, lebih kurang kan. Contohnya kalau kita ada, dan kat sini ni kita punya
kita punya rantau kita ya, dalam 1D lah kita panggil, walaupun mungkin nama rantau tak berapa tepat kan. Ni kita punya selang iaitu daripada A ke B. Kan? Yang ni pula kita punya rantau kita, kalau saya boleh katakan namanya R, ataupun saya macam ni lah. Saya namakan dia R, yang mana R ni adalah X, kerana X mestilah daripada A ke B, termasuk contohlah kan. Kalau untuk yang ni 2D, kita dah tengok sebelum ni, R adalah X dengan Y, yang mana X daripada A ke B, Y daripada C ke D. Kan? Jadinya rantau dia kat sini adalah bawah ni, bukan yang atas ni. Kan, ni R. Yang ni R. Tapi kalau 3D pun sebenarnya lebih kurang je. 3D, kita ada lebih kurang macam ni. Saya ambil. Tetapi, kita tak boleh nak lukis lah F, X, Y, Z. Yang ni, katalah ni satu lagi W. Kan? Macam tadi, Y sama dengan Fx. Yang ni adalah Z sama dengan Fxy. Yang ni adalah katalah W sama F, X, Y, Z. Maksudnya, kita ada dimensi yang keempat iaitu W. Tapi kita tak boleh nak lukis lah. Jadi kat sini, kesemua ni, dia adalah kita punya rantau. Bongkah ni. Bukan sahaja yang bawah, tetapi kesemua. Bongkah. Jadi katalah kat atas ni, yang kat ini nilainya adalah, yang bawah ni nilainya adalah Z sama dengan 0. Yang atas ni adalah, let's say, kalau saya nak gunakan, kalau kat sini W, F, X, Y, katalah saya tak nak gunakan F, ni saya nak gunakan G. Kemudian yang ni permukaan ni adalah F, X, Y sama dengan Z. Jadinya, kita punya rantau kita kat sini adalah R, ataupun selalunya kalau 3D ni kita tak gunakan R, kita gunakan G. G adalah X, Y, Z. Yang mana X daripada A ke B. Sama macam ni tadi. Dan A ke B. Y daripada C ke D. Sama juga. Cuma yang kita ada untuk Z pula. Iaitu untuk menggambarkan pepejal ni atau bongkah ni. Iaitu Z. Dalam kes ni, yang bawah ni, batas bawah adalah Z sama dengan 0. Yang atas adalah permukaan ni dibatasi oleh F, X, Y sebagai contoh. Jadi dia semua lebih kurang sama. Cumanya untuk yang kes 3D ni, pejaji ni, kita tak dapat nak lukis W ni. Sebab X, Y, Z ni adalah domain kita. Berada dalam domain kita. Kan, jadinya yang kita lukis ni adalah domain sahaja. Yang dimensi keempat kita tak dapat nak lukis. Maka kita kata kamera ganda 3 ditakdirkan terhadap pepejal tertutup G. Kan, kita ada pepejal G, kita nak takdirkan lah. Begitulah. Ni apa yang saya nak sampaikan. Itu sebenarnya dia ada, kita gerak pada 1D, 2D dan 3D sebagai kita punya rantau kita yang kita nak kamerkan nanti. Okey, jadi contoh macam ni lah. Boleh tengok. Dan kamera ganda 3, kalau ingat balik kalau kamera ganda 2, selalunya kita akan tulis kamera ganda 2, kita akan tulis kameran terhadap rantau R, Fxy, dA. Contohnya kalau kita nak cari luas. Tapi kita tahu kalau luas atau isi padu lah. Tapi kalau isi padu contohnya ataupun luas, ataupun kita kata isi padu lah kan. Kalau isi padu, mestilah Fxy lebih besar atau sama dengan 0. Tapi dalam kes ni kita bukan nak cari isi padu, kita letak semestinya. Jadi kita tak tulis L lah. Macam ni. Okay. Kalau kamera ganda 3, lebih kurang sama juga.
Kita takrifkan f x y z. Kita guna dv volume lah. Kemudian batas kita ni adalah ditentukan oleh pepejal G. Maksudnya rantau kita sekarang adalah pepejal G, bukan R lagi. Kalau R dia dekat bawah je. Kalau pepejal G dia termasuk juga isi padu yang kat sini. Sekejap ya. Okey, jadi kat sini sifat kamera ni sama macam yang kita dah kita dah tengok sebelum, iaitu kalau kita darabkan F dengan C, kemudian kita kamikan, hasilnya adalah kita kamikan dengan F, kita darab dengan C adalah sama. Ataupun kalau kita ada F tambah atau tolak G, kita kamikan, sama juga kalau kita kamikan F, kamikan G, kemudian kita tambah dan tolak hasilnya. Okey. Kemudian katalah G ni kita boleh bagikan kepada pepejal G1 dan G2 kan. Contohnya kalau kita ada kita ada bongkar. Ini bongkar G. Setelah kita nak pecahkan dia kepada dua bahagian. Bahagian yang kita kata yang kalau saya ambil, let's say kita nak pecahkan sini. Let's say ni satu warna biru. Satu lagi warna hijau. Jadinya kat sini hijau adalah G1. Biru adalah G2. Jadi kat sini katalah G mestilah G1 tambah G2. Maksudnya tak ada serpihan lah. Ditambahkan dia akan dapat balik. Genap-genap. Dapat pepejal dengan biasa yang asal tu. Maka kalau kita kamikan G1, kamikan 3 kali lah kan, kamikan kali 3. Kita kamikan dengan G2, kita tambahkan. Hasilnya sama juga kalau kita kamikan G terus tanpa pecahkan kepada G1 dan G2. Ini sama macam sifat-sifat kameran ganda 2, ganda 1 pun sama juga kameran tunggal. Itu kita kami dulu baru tambah, ataupun kita tambah dulu baru kami, ataupun kita tukarlah, tolak pun boleh. Kita akan dapat hasil ni. Asalkan dia mematuhilah. Kan G1 mestilah sama dengan G1 G mestilah sama dengan G1 tambah G2 macam ni. Okey, ciri ni senang je, kita tak perlu nak bincang panjang pun. Okey, kat sini kemudian teorem Fubini. Katakan kita ada suatu pepejal, kita ada pepejal macam ni, tetapi atas ni melengkung. Tapi katalah kita punya pepejal ni A, B, C, D, KL. Kan? Jadi saya nak ambil semua ni. Saya nak modify sikit. Okay. So teorem ini. Okay, saya nak padam. Saya tak nak ni. Okay, ni pun saya nak buat rata je. Lebih kurang je kan. Okay, katalah permukaan rata. Ini saya nak pakai. Okay. Katalah yang ke atas ni, ni adalah Z sama dengan, dalam ni saya gunakan apa? L. Yang bawah ni katalah bukan Z sama dengan kosong. Yang bawah adalah Z sama dengan K. Kan A, B, C, D. Kan? Kita ada bongkar. Kita ada bongkar. Kalau pandangan daripada atas, kita ada macam ni contohnya. Kalau maksud pandangan daripada atas, ini adalah Y, ini adalah Z, X. Jadinya yang ni adalah sini A, B, C, D.
Dia tak kisah nilai A negatif ke positif, tak, kita bagi nama A. Kan, jadi macam tu. Kalau pandangan daripada tepi, kalau daripada tepi, katalah yang ni Z, yang ni X. Kan, kita tahu X daripada A ke B, kemudian Z daripada K ke L. Kan, dan of course kita boleh buat satu lagi untuk Y dengan X kan, dengan Z kan, tak ada masalah. Okey, jadi kat sini teorem Fibonacci kita sebenarnya adalah kameran kita ni kita boleh ubah dia. Asalkan kalau kita gunakan, kalau mala ni kita boleh ubah kan. Contohnya kalau sebelum ni kita ada macam ni. Sebelum ni kita ada AB, CD, FXY, DY, DX. Kita boleh ubah tertib dia. Sebab ini pemala kan. Jadi kita boleh ubah, kita buat Y dikamikan kemudian. Maknanya Y sama dengan C, D, X sama dengan A, B. Tak ada masalah untuk teorem Fibonacci ni lah. Ini X, ini X, ini Y, Y. Kan? Jadi sama juga untuk 3D kita boleh ubah dia. Kita nak buat, kalau dalam ni kita nak buat Z dulu, kemudian kita buat Y, kemudian X kan. That's why turutan ni macam ni. Kalau kita nak buat Y dulu, pada dan Z, kemudian Y, kemudian X, kemudian Z pun boleh. Kita nak buat Y, nak buat Z, X pun boleh. Ataupun nak buat X dulu. Ini saya tulis kat sini. Kalau kita ada X sama dengan AB, Y sama dengan CD, kemudian Z sama dengan KL, FXYZ, DZ, DY, DX. Kita boleh ubah dia. Apa-apa yang kita nak. Kita nak buat Y dulu, dan X, ataupun Z. Kemudian kita nak buat X. Boleh, tak ada masalah. Janji bila kita tukar, yang dekat sini pun kami tukar. Jadi DX, DZ, DY. Jadi X daripada A ke B. Jadi kita ikut je A ke B. Z dari K ke L. Y dari C ke D. Kita tak perlu nak lukis nak apa. Sebabnya kita, kalau sebelum ni kalau kita ada graf, let's say kita ada graf macam ni R. Jadi kita nak tukar tertib kameran, kita kena lukis jalur. Gerakkan dia macam ni, dan baru dapat balik kita punya domain. Tapi kalau dalam, bila kita punya batas ni mala semuanya, kita boleh tukar macam tu je. Tak ada masalah. Okey, itu teorem Fibonacci. Contohnya macam ni kan, nilaikan kameran ganda 3. Yang mana diberi X daripada negatif 1 hingga 2, Y dari 0 hingga 3, Z dari 0 sampai 2. Saya tak nak macam panjang benda ni sebab awak boleh cuba terus buat ni. Jadinya kat sini katanya awak akan dapat 6, 4, 8. Awak cuba buat apa-apa tertib. Kami akan terhadap X dulu ke, Y dulu ke, Z dulu ke, atau kami terhadap mana-mana lah. Awak seperti yang akan dapat jawapan yang sama. Kita nak bincang yang ni. Kemudian yang kat sini, okey, ini tricky sikit. Katalah awak ada satu pepejal, pepejal G, awak ada pepejal G, yang ni. Jadi permukaannya dekat atas ni adalah G2. Ataupun kita kata dia dibatasi oleh permukaan G2. Maksudnya kat sini pun permukaan ni memang fungsinya adalah G2 lah, function G2. Kemudian kata dari bawah dibatasi oleh suatu permukaan G1. Jadi ini adalah fungsi 3D. Jadinya kita dia punya domain dia ataupun port titiknya adalah XY. Dua je. Kemudian cara kita nak, katalah kita diminta untuk mencari isi padu ataupun tak sebenarnya isi padu pun tak apa. Katalah kita diminta untuk kamerkan
Jadi saya nak ambil semua ni. Kita nak kamirkan terhadap pepejahan ni lah untuk semua pepejahan. Macam ni kan. Okey. Jadinya katalah kita soalan kat sini, sorry saya nak tulis ni tak. Soalan adalah kita diminta untuk lakukan kamiran kena 3. Pada rantau ataupun bukan rantau sorry, pada pepejahan Z, sebab kita kes 3D kan, dia bukan rantau, dia panggil pepejahan Z. Okay, kan ni kes kita gana 3, bukan jadinya bila gana 3 mesti kita bincang pasal pepejahan sebagai batas kita untuk kita kamirkan. Jadinya kita boleh selesaikan, of course lah kan, jadi kita kira macam ni, ni G, kemudian Fx, Y, Z, ini bergantung apa yang diberi. Kemudian kat sini dV. Jadi dV kita boleh buat lah, let's say kita nak, kita boleh buat macam ni, contohnya X sama dengan something, kemudian Y sama dengan something, kemudian Z sama dengan something. So Fx, Y, Z, dZ, dan yang kedua Y, dan yang ketiga X. Kan? Kita boleh buat macam ni. Selain itu kita boleh pecahkan dia. Ini apa yang saya nak cakap dalam slide ini. Kita boleh pecahkan dia. Kan? Iaitu sebenarnya sama je. Cuma lebih kurang sama apa yang saya nak terangkan dengan apa yang saya dah tulis sekarang. Cuba kita nak tunjukkan bagaimana kita daripada G tu kita nak gunakan R. Jadinya katalah ini G kita. Kemudian kita ambil lampu suluh, kita suluhkan dari atas, kita dapat bayang-bayang dia ataupun unjuran ataupun projection bagi pepejahan G ni, iaitu R. Ini adalah bayang-bayang dia. R yang berada pada X dan Y. Jadinya kita boleh tulis mula kamiran kita ni sebagai kat sini kita boleh tulis dia sebagai R. Ini Fxy kekal, Z, sorry. Jadinya ini R, maksudnya R kat sini. Kemudian batas atas dan batas bawah Z, G1 XY. Sini adalah G2 XY. D, dia apa? DZ. Yang ni R. Kalau R sebenarnya kita gunakan apa? DA. Iaitu yang ni lah kan. Jadi sebenarnya kalau kita boleh kembangkan, kita akan dapat benda yang sama juga macam ni. Cumanya cara menulis ni dia bagi tahu awak adalah bila awak katalah awak berjaya menyelesaikan yang ni. Katalah awak berjaya menyelesaikan yang dalam ni. Kan? Dapatlah jawapan sekian-sekian dalam sebutan apa-apalah kan. Jadi kat sini apa yang penting adalah bila ada macam ni, ini bermaksud awak boleh gunakan apa? Awak boleh gunakan koordinat Cartesian 2D. Kan? Contohnya dx dy. Kan? Sebab dia sekarang ni bila awak dah selesaikan dalam, dia tinggal masalah 2D. Bila masalah 2D awak boleh gunakan koordinat Cartesian, awak boleh gunakan koordinat kutub, awak boleh gunakan apa-apa koordinat sebenarnya kan. Jadinya itu cara dia kan. Apa yang dimaksudkan di sini lah. Okey. Tapi sebenarnya kalau awak pilih untuk gunakan koordinat Cartesian, awak akan dapat yang ni juga kan. Sebab dA dia dah jadi, kalau dalam dz, dA jadi dx dy. So dapat yang lain ni kan, sama je lebih kurang. Soalan tak sebelum kita tengok contoh? Ada tak? Siti Mariam? Ada Nurul, ada dia?
Nur Syafiqah, Sabrina, kalau ada soalan, just bagi tahu je. Okay. Tak apa, it's okay. Mungkin ada contoh nanti kita boleh ada soalan. Okay, jadi kat sini kita tengok contoh dua, kan? Beginilah. Dia beri kita, sorry. Nak ambil ni. Contoh dua. Kemudian dia minta kita kira ni. Minta kita kira ni. Jadi ni kita ada, okay, kita ada macam ni, kan? Kita ada, saya boleh padam yang ni kalau saya tak nak keliru. Saya padam yang ni, nak kurangkan, tak boleh padam. Oh, tak boleh padam boleh conteng je, tak boleh padam. Kalau conteng boleh, padam tak boleh. Okay. Jadinya tak apa. Jadi kat sini kita ada suatu permukaan bentuk wedges lah, wedge. Jadinya kat sini kita ada ni. Kita susun balik, kita dapat apa? Kita dapat Z sama dengan 1 tolak Y kuasa 2 punca kuasa. Jadi kita ada tambah tolak, kan? Tapi dalam ni kita tak perlukan yang tolak sebab kita nampak ni bentuk ni dia berada pada nilai Z belah atas saja, kan? Dia tak ada belah bawah. Kalau ada belah bawah macam ni, maksudnya dia negatif lah. Tapi sekarang ni dia sampai sini. Nilai paling minimum adalah pada paksi XY atau pada satak XY. Jadinya Z mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi dalam kes tu kita tak perlukan pun negatif. Jadi kita perlukan positif saja. Jadi kalau positif kita tak perlu tulis lah. Tinggal dia macam ni. Jadi that's why kita dapat ni. Macam madam. Sebab dah ada. Okey, jadinya kita ada macam tu. Okey, kemudian kita nak kamikan dia. Untungnya dekat sini dia dah bagi kita domain ni. Domain iaitu R. Baca kita G kan, kita nak kamikan dia. Tetapi projection ataupun unjuran G pada satak XY adalah R. Dia dah bagi dia punya bentuk dia macam ni. Dia dah gambarkan. Jadi macam ni kita nak kira nanti kan. Okey, jadinya kita ada kat sini apa? Ni. Ini garis Y, ini satah Y sama X. Ataupun yang lain. Yang ni adalah garis X sama Y ataupun Y sama X. Saya nak ikut yang atas lah. Y sama X. Dekat atas ni pun sama, Y sama X. Ini pun sama, Y sama X. Ini pun sama. Sebab apa? Sebab dia tak bergantung dengan Z. Y sama X sentiasa Y sama X regardless of the value of Z. Jadi kita dekat atas pun sama je. Y sama X. Okey. Kemudian kita ada X sama dengan kosong, iaitu satah yang kalau ni X sama dengan 2, 1, kosong. Jadi yang belakang ni adalah X sama dengan kosong. Dekat belakang. Jadi kita nak kamikan dia macam mana? Kan kita nak kamikan pejal macam mana kan? Jadi kat sini kita ada Z ataupun kita boleh tulis semua sebagai F Y. Sorry. Okey. Jadi kita nak gunakan, jadi kat sini kita punya G ni bukan bentuk macam ni, cantik kan? Kalau macam ni semua batas adalah apa kita kata nilai kan, nombor nyata. Tapi kat sini yang ni okey bawah, yang sini okey, tapi yang sini adalah fungsi batas dia. Jadinya kita kena kira, kita kena tentukan lah. Jadi kat sini saya tulis saya nak kamikan G, saya gunakan formula di sini kan. Rather than saya terus buat untuk G, tapi saya akan buat untuk Z di dalam, kemudian di luarnya untuk R. Jadi saya tulis
R. Kemudian dekat sini, saya nak buat kameran. Z sama dengan something. Okay, tak apa. Kemudian kalau kita tengok pepejal ni, batas bawah pepejal. Pepejal ni macam ni lah bentuk dia kan. Batas bawah dia sentiasa jejak pada santah XY. Jadinya batas bawah dia Z sama dengan 0. Batas atas. Batas atas kat sini. Iaitu Z sama dengan 1 tolak Y kuasa 2 punca kuasa. Ini batas atas. Contohnya kita ambil cuboid. Ni sebenarnya jalur kita sekarang jalur 3D. Gerakkan ke arah mana-mana pun, yang bawah masih lagi nilai kosong. Yang atas ni bergantung pada ketinggian titik kita. Iaitu Z sama dengan punca kuasa 2, 1 tolak Y kuasa 2. Okey. Kemudian ni Z. Kemudian apa? DZ. Tutup. D. Kita selesaikan. Selesaikan. Yang kat luar ni kita tak kacau dia. Z, kami akan terhadap DZ dapat Z kuasa 2 per 2. Jadi Z sama dengan 0. Z sama dengan 1 tolak Y kuasa 2. Saya keluarkan nombor nyata kat sini. R. Z kuasa 2. Yang tinggal gantikan kita dapat 1 tolak Y kuasa 2 punca kuasa. Punca kuasa kemudian kuasa 2. Habislah. Jadi tolak kosong kuasa 2. Jadi tak perlu tulis. So kat sini DA. Selesai dah. Okey, sekarang ni problem kita tinggal problem masalah 2D. Kita nak kamikan rantau R terhadap DA lah kat sini. Jadi macam mana? Kita ada rantau R. Sekarang kita dah tak kisah benda ni. Kita nak R je. Jadi kita ada macam ni. Kita ada rantau R. Ni garis Y sama dengan X. Macam ni. Yang ni tadi, ni adalah 1. Kalau Y sama dengan X, kalau sini 1, mestilah sini 1. Kan? Jadinya kita punya rantau ni yang ni. Kalau ni Y, ni X lah kan. Belah ni. Ambil sini lah. Okey, jadi yang kita nak kamikan dia, kita lukis satu jalur. Kita nak gerakkan dia pada arah X positif. Kita dapat macam ni. Jadi rantau kita sentiasa batas atasnya adalah Y sama dengan 1. Batas bawah sentiasa berubah. Tetapi sentiasa berada di atas garis Y sama dengan X. Kan? Jadi kita tulis setengah. Saya nak gerakkan ke arah X. Jadi kita ada X sini. Ada Y. Kemudian 1 tolak Y kuasa 2. Jadinya Y di sini maka dy dx. Jadinya X daripada berapa? Daripada mana ke mana? X daripada kita nak gerakkan jalur kita daripada X sama dengan 0 hinggalah X sama dengan 1. So 0, 1. Jadi kita gerakkan batas atas sentiasa Y sama dengan 1. So kita buat 1 sini. Batas bawah sentiasa berubah-ubah iaitu Y sama dengan X. Kenapa Y sama dengan X? Sebab titik ini sentiasa berada pada garis Y sama dengan X. Kita kamikan. Setengah 1X sama 0. Kamikan terhadap Y dapat Y tolak Y kuasa 3 per 3. So sini dapat Y sama dengan X 1. Kita gantikan setengah. So, kat sini jadi 1 tolak 1 per 3 kan. 1 tolak 3 dapat 2 per 3 tolak X
tolak tambah kuasa 3 per 3. Kalau salah bagi tahu saya, kerana kita kamikan. Oh sorry, tak perlu yang ni. Kita dapat 2 per 3x tolak x kuasa 2 per 2 tambah x kuasa 4 per 12. Kita akan evaluate. Okay. Kita dapat setengah 2 per 3 tolak 1 per 2 tambah 1 per 12. Dan tolak x sama kosong, gantikan, kita dapat kosong semua. Okay. Patutnya kita akan dapat 1 per 8, betul ke? So 2 per 3 kalikan dengan 4 dapat 8 tolak 6 tambah 1 bagi 12. 8 tolak 6 betul kan? 2 kali 4 8, 1 kali 6 6, 12 kekal. 8 tolak 6 2 tambah 1 3 kan? 2 tambah 3 per 24 1 per macam tu. Jadi kat sini awak boleh juga guna kalau awak tak nak buat kameran terhadap X dulu, kalau awak tak nak buat kameran terhadap Y dulu, awak boleh buat X dulu, kan? So kalau begitu dia jadi tengok mana lain setengah ibaratnya awak ada macam ni lah. Sorry, mungkin saya ada X, awak ada Y, satu, ini adalah Y sama dengan X, ini adalah rantau. Adanya awak start daripada sini, awak ada jalur yang macam ni, awak gerakkan dia. Awak gerakkan sehingga dengan hijau. Awak gerakkan batas kiri sentiasa X sama dengan 1. X sama dengan 0 sampai habis. Batas kanan sentiasa berubah-ubah, tetapi nilainya adalah X sama dengan Y. Kenapa X sama Y? Sebab nama pada fungsi ni adalah Y sama X. So kalau kita balikkan, X sama dengan Y lah. Jadinya kita boleh buat, kita ikut je yang ni. Okey, dari X setengah, kekal tak berubah. Yang ni, rather than X sama 0, bla bla, kita mula daripada Y sama dengan 0 sampai 1. Artinya setiap kali kita gerakkan, batas kiri X sama dengan 0. Batas kanan sentiasa X sama dengan Y. So kat sini 1 tolak Y kuasa 2 dy dx. Terbalik, dx dy. Okey, so basically tak berubah, integran tak berubah, pemalah tak berubah, yang ubah batas. Kalau tadi 0 1 Y sama dengan X 1, tapi kita terbalik. 0 1 X sama dengan 0, X sama dengan Y. Dx dy. Dy dx. Jadi ini bila awak pergi mana ganda 3 pun awak kena lukis. Awak punya rantau R tu. Okey. Awak boleh cuba selesaikan yang ni. Hopefully boleh dapat jawapan yang sama macam ni lah. 1 per 8. Patutnya memang kena sama lah. Kemudian saya bagi contoh. Kalau katalah awak nak cari isi padu. Kan? Sebelum ni kita belajar, kameran ganda 2, kita boleh cari isi padu. Kameran ganda 3 pun sebenarnya boleh guna isi padu. Boleh cari isi padu dengan syarat F ni awak letak dia sama dengan 1. F sama 1. Dia senang je. Ibaratnya macam ni lah. Katalah awak ada
Awak nak cari luas. Awak nak cari luas. Untuk ni macam ni. Ni A, ni B, ni X, ni Y. Katalah ini bawah ni adalah GX, atas adalah FX. Awak nak cari luas. Jadinya kalau untuk luas, awak boleh gunakan kamera tunggal dengan kamera ganda dua. Kan, mana awak nak? Katalah awak nak cari luas, kalau awak ingat lagi kita belajar dekat sekolah dulu, luas. Kalau kamera tunggal, luas A adalah kita kamikan A ke B, kemudian jalur kita ni yang atas tolak yang bawah, kan, sebab dia memberi maksud ketinggian, kan, iaitu kita ada Fx tolak Gx dx. Ingat balik, ni kamera tunggal kita belajar dulu. Kalau kamera ganda dua kita boleh juga guna. Kamera ganda dua macam mana? A kita macam ni. Ingat balik, kalau kamera ganda dua kita nak cari luas, integran kena satu, kan? So kat sini let's say kita nak buat D X sama dengan A ke B, Y daripada macam ni, kan, kita punya jalur dari sini kita nak gerakkan dia ke arah sini, dengan jalur kita, kan, batas bawah sentiasa GX, batas atas sentiasa FX, kan. Jadinya sini ni adalah dy dx, sebab kita gerakkan ke arah x. Jadinya kat sini batas, jadinya jalur kita batas bawah sentiasa gx, batas atas sentiasa fx. Tapi integran dia sama dengan satu. Ingat balik, dalam luas, kamera ganda dua nak cari luas kita kena integran sama dengan satu. Kamera ganda tiga nak cari isi padu, integran sama dengan satu, macam saya cakap tadi. Okey, dekat sini kita cuba selesaikan. So X sama dengan A, B, kamikan terhadap Y, satu kamikan terhadap Y dapat Y. So Y sama dengan GX, FX, DX. Kan? So kita gantikan. X sama dengan A, B, tergantikan kita dapat Fx tolak Gx dx. Jadi sebenarnya formula ni sama je, kan, dia akan beri sama juga macam ni. Cuma kamera tunggal integran dia adalah perbezaan ketinggian Fx tolak Gx. Kalau kamera ganda dua integran dia adalah satu. Tapi nanti kita kamikan, kita akan dapat balik benda ni. Sama juga. Akhirnya kita dapat kamera tunggal juga. Okey. Jadi sekarang ni, kalau kita nak cari isi padu, kan? Luas lah. Ingat balik, isi padu kita, kalau kita nak cari isi padu, macam mana? Kan? Kita nak cari, katalah sebelum ni kita tengok contoh, saya nak ambil nota kamera ganda dua. Kena betul ke? Mungkin boleh kot. Tapi kita tak tengok lagi yang tu. Tak apa. Isi padu. Okey, kita nak cari isi padu, kan, macam ni. Ataupun sekejap saya tengok yang lain ada ke. Okey, kita nak cari isi padu. Nak cari isi padu kamera ganda dua. Untuk isi padu. Okey, kamera ganda dua. Jadi kita kamikan dia kat sini.
kita kamikan V. Di sini kita nak kamikan terhadap rantau R. Kemudian let's say dekat sini kita nak apa kalau dalam fxy contohnya, ataupun susah juga ni. Sekejap ni saya tengok. Lukis kot. Okey. Sekejap je. Ataupun saya nak ambil yang kat atas. Boleh juga kot. Saya ambil yang ni lah. Okey. Itulah kita nak cari isi padu yang di sini kan. Okey. Okey. Kalau kamiran ganda 2. Kamiran ganda 2, kalau nak cari isi padu, awak kena buat kamiran tak ada R. Kemudian integran awak adalah G2 tolak G1. Kemudian DA. Mungkinlah kat sini DA akan jadi DS dy, atau mungkin awak akan guna R dr theta. Ini akan beri awak isi padu. Jadinya kat sini ni adalah perbezaan ketinggian. Kan? Saya buat delta H. Perbezaan ketinggian. H itu height lah, tinggi. Contohnya kalau kita nak cari apa? Kita nak cari ketinggian ataupun panjang, kan? Yang ni 3, yang ni 5. Berapa panjang dia? 2 kan? Kita boleh kira automatik. Ataupun yang kata lain, panjang dia adalah 5 tolak 3. Iaitu 2. Kan? Iaitu nombor yang lebih besar tolak nombor yang lebih kecil, kita akan dapat panjang dia ataupun ketinggian dia. Macam ni lah. G2 tolak G1, kita akan dapat jarak antara dua ni. Iaitu delta H. Kalau kamiran ganda 3. Apa dia? Kan? Kamiran ganda 3 dia kata adalah kamiran ganda 3 terhadap G, integralnya 1 dV oleh V. Dia kata macam ni, kan? Jadinya sama ke formula ni kan? Kita tengok sebenarnya dia sama. Sebabnya kita boleh tulis mula macam tadi. Kita pecahkan dia. Macam tadi saya tunjukkan. Daripada sini. Kita pecahkan dia. Saya nak ambil semua ni. Saya nak ambil ambil kita pecahkan dia. Saya nak letak dia kat sini. Okey. Kita nak integral ni. Jadi integralnya berbeza. Sekarang ni integralnya hanyalah 1. Okey. Yang ni R, kita pecahkan dia kan. Sebab kita ada rantau yang di bawah ni R, jadi dia jadi R. Kat sini. Kemudian ni G2 XY. Ini adalah G1 XY. Integran dia 1. Macam ni. Okey. Kemudian bila 1 kat sini, kita kamikan dia. Jadi yang kat luar ni dia terlepas pula. Yang ni Z. Patutnya DZ. Top. D. Jadi kat sini kita beza kamikan yang di dalam sahaja. Kita kamikan dalam dan yang luar ni kita kekalkan. Jadi 1 kamikan terhadap Z, kita dapat Z lah. Dan kita evaluate nilai dia. G1 XY. Ini adalah G2 XY. Jadinya gantikan. Gantikan kita dapat R G2 XY tolak G1 XY. Jadi kat sini awak dapat formula yang sama.
Macam kameran ganda 2. Ini kameran ganda 2. Kameran ganda 2 awak terus masukkan integran dia iaitu perbezaan ketinggian. Kameran ganda 3, perbezaan ketinggian ada pada batas. Iaitu ni dan ni. Tapi bila awak kamikan terhadap, kalau awak kamikan integran 1 ni, awak akan dapat, bila awak gantikan, awak akan dapat balik benda tu. Iaitu G1 iaitu perbezaan dia di atas. Jadi kat sini, mana-mana kalau awak diberi suatu pepejal, awak diminta mencari isi padu, awak boleh gunakan mana-mana. Kameran ganda 2 atau kameran ganda 3. Sama juga kalau awak diberi suatu pantau R, kan awak diminta untuk mencari luas. Awak boleh je guna kameran tunggal, iaitu integran dia adalah perbezaan ketinggian. Ataupun awak guna kameran ganda 2, di mana integran dia adalah 1. Tetapi perbezaan ketinggian ni berada pada batas bagi kameran yang di dalam. Jadi saya harap nampaklah perbezaan dan persamaan bagi kameran ganda 2 dan kameran ganda 3, even kameran tunggal pun. Saya tak tunjukkan yang ni pada ni. Okey. Okey, ni contoh 3, contoh 4. Okey, gunakan kameran ganda 3 untuk dapatkan isi padu pepejal yang dibatasi oleh silinder bla bla bla. Kemudian gunakan kameran 3 untuk dapatkan isi padu pepejal yang dibatasi oleh 2 paraboloid. Okey. Tengok contoh. Saya tak bagi dalam kerja. Okey, tak apa. Tengok contoh 3. Jadinya saya nak ambil ni. Boleh ke tak ni? Boleh dapat jawapan ke tak ni kan? Cik pula. Okey. Kita ada silinder. X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 9. Jadi kat sini, silinder. X kuasa 2, Y kuasa 2 sama dengan 9, iaitu 3 kuasa 2. Ingat balik persamaan silinder 3D sama dengan persamaan bulatan 2D. Jadi kat sini 3. Kita boleh lukis. Sekejap ya. Nak guna ni pula lah. Boleh. Okey. Satu lagi. Okey. So ni X, Y, Z. Kita ada silinder macam tu. Let's say, okay, so ini kita ada baksi yang macam ni. Let's say ini adalah silinder kita. Ini 3, ni negatif 3, ni negatif 3. Dan of course lah silinder dia akan panjang sampai atas lah kan. Ini juga kita tak pasti. Ini kata kita ada satu SATA Z sama dengan 1. SATA Z sama dengan 1. Jadi macam ni, sorry tak ikut scale ni 3, sebenarnya 1 kecil lagi macam ni lah, kita buat kat sini. Jadi kita ada SATA yang memotong silinder ni pada 1. Jadi ni kita akan dapat potongan silinder ni di sini. Jadi ini adalah X sama dengan 1. Dan kita ada satu lagi iaitu SATA X tambah Z sama dengan 5. SATA X tambah Z sama dengan 5. Kat sini tiada Y. Yang bermaksud apa-apa nilai Y, X tambah Z mesti sama dengan 5. Dengan kata lain, kalau kita pandang daripada tepi, ni Z,
Ini X, kita ikut persamaan ni. Jadi ini adalah Z sama dengan negatif X tambah 5. Dan dia adalah persamaan, kalau ni 5, ni 5. Kan? Baru dapat kecurunan negatif 1. Kena pintasan 5. Okey. Jadinya macam tu. Kita ada macam mana ni? 3. Kalau ni 5, ni 5. Jadinya dia macam ni. Dia memotong macam ni. Pada 5. Okey. Cuma dekat sini tak jelas sangat, kita nak potong dia. Jadi kalau saya disebabkan kita tak nampak kan perbezaan pada Y, jadi kita tengok kat sini je. Kalau saya boleh besarkan sikit yang ni, saya nak lukis pada bahagian Z dengan X sahaja. Sebab pada Y dia adalah malak. Dia bukan malak, maksudnya sama saja pada Y. Tak berubah. Okey. Jadinya kat sini katalah ni Z, ni X. Pandangan kita maksudnya pandangan daripada sini ataupun daripada sini. Kan? Mana-mana pun boleh. Okey, tapi saya rasa kita ambil pandangan daripada sini. Okey, supaya X ni berada di depan sini. Okey, jadi kita ada silinder dengan jejari 3. Pandangan daripada tepi. Oh, sorry. Okay, ni negatif 3, ni 3 lah. So dia bulat macam ni lah kan. Dia bulat sebenarnya kan. Kemudian kita ada dipotong oleh satah yang pertama, Z sama dengan 1. So kalau 3 sini, 1 sini. Jadi ini pandangan daripada tepi. 1. Satah ni 3D kan, macam ni kan. Tapi kita tegak, kita tak nampak yang bahagian yang belah dalam, belah belakang. Kemudian kita ada satu lagi, iaitu ni. X tambah Z sama dengan 5. Jadi ini Z sama dengan 1. Kemudian X tambah Z sama dengan 5 ataupun Z sama dengan negatif X tambah 5. Kan? Okey. Jadi kat sini kita ada 1, mungkin sini 3, mungkin sini 5. Kan? Nanti kita akan potong macam ni. Tapi saya nak tengok berapa dia punya persilangan dia. Jadi kita ada Z sama dengan negatif X tambah 5. Ini adalah satah condong, kemudian satah yang tegak ni Z sama dengan 1. Jadi ini kita dapat persilangannya pada X bawa ke sini 4. Jadi kalau sini 3, sini 4. Okey. Lebih kurang macam ni. Saya boleh teruskan. Sini. Okey, yang ni tak perlu, belah belakang dia. Okey. Jadinya ni 5, ini 5, ini 1. Ini adalah silinder kita. Jadinya silinder kita pepejal kita adalah bentuk macam ni daripada tepi. Kalau daripada depan sini bentuknya macam ni lah. Dia dipotong macam tu. Dipotong sengit. Jadi kat sini tapak dia adalah bulatan, iaitu tapak silinder. Ketinggian dekat sini adalah ketinggian Z sama dengan ataupun X tambah Z sama dengan 5. So kita boleh kamirkan. Jadi kat sini kita ada bulatan, jadinya kita boleh buat kat sini saya cari isi padu, gunakan kamiran ganda 3 kan. Jadi V adalah G 1 kan, kamiran untuk kamiran 3 untuk cari isi padu mestilah integral dia 1. Ini pepejal G kita. Keseluruhan ni adalah pepejal G, bawah ni R. Jadinya dV. Jadi kita boleh tulis mula. Ini jadi R. Kemudian kamiran
1 DZ menjadi TA. Sekarang ni Z. Macam mana Z? Jadinya Z ni yang bawah ni, so macam ni kan, ataupun macam nak buat warna biru. Yang bawah ni sentiasa nilai dia Z sama dengan 1. Jadi saya buat Z sama dengan 1. So yang bawah ni lah. Z sama dengan 1. Yang belah atas ni sentiasa Z sama dengan 5 tolak X. Kan, iaitu X tambah Z sama dengan 5 lah. Jadinya saya buat Z sama dengan 5 tolak X. Jadi saya boleh kamikan. Jadi kita akan tengok hari Jumaat dalam kelas kita yang terakhir. Kita akan buat ni. Ini penting sebab ada soalan yang keluar dalam okey, so itu saja. Tak maaf terlepas 1 minit. Okey, kita akan tengok nantilah. Ada apa-apa soalan ke? Sabrina? Tampaknya tak ada lagi, Doktor. Okey, yang lain ada Wia, Anu Syafika, Mariam, ada. Tolong tengok contoh ni. Tolong cubalah. Sebenarnya sama je gambaran ganda 2, gambaran ganda 3. That's why kita sebenarnya tak perlu spend masa yang lama pun sebenarnya untuk kemahiran ni lah. Sepatutnya lah. Itu of course lah, apa yang sepatutnya tak sama dengan apa yang berlaku sebenarnya kan. Okey, itu saja. Saya akan hentikan rakaman. Okey, kita jumpa lagi lah.